Hari ini, marilah kita mempelajari firman Tuhan dengan kupas bertajuk Tuhan Ibu dan keturunannya yang lain. Kalian mungkin ingat firman Tuhan, jangan tambah atau kurangkan sesuatu dari Alkitab. Apabila kita melihat firman ini, bukankah kita harus tanya diri sendiri sama ada kita sedang mengambil jalan iman yang benar atau jalan yang salah? Hari ini, marilah kita pastikan hal-hal ini melalui Alkitab. Sila buka buku Wahyu bab 22. Buku Wahyu bab 22, ayat 18 tertulis. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Kitab ini ialah Alkitab. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bahagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Dalam erti kata lain, kita tidak boleh tambah atau kurangkan apapun daripada firman Tuhan. Berdasarkan firman ini, mari kita mempelajari firman hari ini di bawah tajuk Tuhan Ibu dan keturunannya yang lain. Adakah kita harus mempercayai Tuhan Ibu atau tidak? Mari kita lihat ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, sini, siapakah roh dan pengantin perempuan? Secara rohani, roh ialah Tuhan Bapa, dan pengantin perempuan ialah Tuhan Ibu. Buku Wahyu bab 22 ayat 18 tertulis, jika ada orang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan nubuat ini, dia akan ditimpa oleh malapetaka. Jika ada orang yang mengurangkan, bahagiannya dari kota kudus akan diambil. Dalam erti kata lain, kita tidak boleh memasuki syurga jika tambah atau kurangkan firman Alkitab. Bukan? Menurut buku Wahyu bab 22 ayat 17, ada Tuhan Roh Kudus dan Tuhan yaitu pengantin perempuan. Kewujudan mereka bermaksud bahawa kita harus mempercayai roh dan pengantin perempuan. Bukan? Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berfirman, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia semua mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Hari ini, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu sedang menjemput manusia yang terpaksa mati kekal disebabkan dosa untuk datang. Memandangkan Alkitab berkata, jangan tambah atau kurangkan firman Alkitab, kita harus mempercayai roh dan pengantin perempuan. Mengapa? Mereka mau memberi kita apa? Air kehidupan. Siapakah akan mempimpin manusia ke jalan kehidupan kekal? Mereka ialah roh dan pengantin perempuan, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Buku Wahyu bab 22 ayat 17 mengajar kita bahawa kita dapat menerima kehidupan kekal dengan beriman kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Jadi, hari ini, mari kita memastikan kewujudan mereka dengan melihat buku Kejadian bab 1. Buku Kejadian bab 1 ayat 26 tertulis, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di utara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam buku Kejadian bab 1 ayat 26, kita dapat memastikan bahawa Tuhan yang menciptakan manusia bukannya tunggal, bukan? Ini kerana Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Semuanya kita. Ungkapan kita pasti tidak merujuk kepada satu orang, bukan? Mari kita lihat ayat 27. Siapa diciptakan selepas Tuhan berkata, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Siapa diciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Setelah Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dia menciptakan lelaki dan perempuan. Kalau begitu, Tuhan yang merujuk sendiri sebagai kita, bukan hanya berimej lelaki, tetapi juga berimej perempuan. Bukan? Untuk masa yang lama, manusia memanggil Tuhan yang berimej lelaki, Tuhan Bapa. Kalau begitu, juga tentu kita harus panggil Tuhan yang berimej perempuan, Tuhan Ibu. Rasul Yohanes menggambarkan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu sebagai roh dan pengantin perempuan dalam buku Wahyu bab 22 ayat 17. Kita harus menjadi anak surgawi yang beriman teguh, bukan kepada Tuhan Bapa sahaja, tetapi juga kepada Tuhan Ibu. Kita tidak boleh tambah atau kurangkan apa-apa daripada kebenaran ini. Mari kita lihat hubungan antara Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan anak-anak mereka. Mari kita lihat buku Ibrani bab 12. Buku Ibrani bab 12 ayat 9 tertulis. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa sekala roh, supaya kita boleh hidup? Sini, siapakah Bapa sekala roh? Dia ialah Tuhan Bapa. Jika kita melihat buku Wahyu bab 22, roh dan pengantin perempuan ialah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu muncul. Dalam buku Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 juga, kita dapat melihat bahawa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu wujud. Jika kita melihat buku Ibrani bab 12 pun, Alkitab berkata bahawa kita memang ada Bapa sekala roh. Mari kita juga melihat buku Galatia bab 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ibu kita. Dalam buku Ibrani bab 12, Alkitab menjelaskan kewujudan Bapa surgawi. Dan dalam buku Galatia bab 4 ayat 26, Alkitab bersaksi tentang Ibu surgawi. Tidakkah kita harus percaya kebenaran ini? Tidakkah kita harus ajar kebenaran ini? Haruskah kita menafikannya? Buku Wahyu bab 22 ayat 17 dan 18 tertulis, janganlah tambah atau kurangkan. Banyak Nabi Alkitab membuktikan dengan jelas bahawa Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan anak-anak surgawi memang wujud. Mari kita lihat buku 2 Korintus bab 6 ayat 17. 2 Korintus bab 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamak apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi apa? Anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini bukanlah kesaksian manusia, tetapi firman siapa yang Maha Kuasa? Ditambahkan lagi, firman Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah bahagian yang tidak boleh ditambah dan dikurangkan, bukan? Hari ini di bumi, ada banyak organisasi agama seperti pasir di laut. Dan orang mentakwak bahawa mereka mempercayai Tuhan. Namun, siapakah yang dapat memasuki kerajaan Tuhan? Tanpa janji dan jaminan untuk memasuki syurga,
Mereka menjalani kehidupan iman secara putar tuli. Pada hari terakhir, mereka akan berkata, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, mengusir syaitan dan melakukan banyak mujizat. Jadi, izinkanlah kami memasuki syurga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Adakah anda mau berada dalam situasi itu? Lebih baik, ambil jalan iman dengan janji dan jaminan pasti daripada Tuhan, serta boleh memasuki kerajaan syurga, bukan? Kita tidak perlu menaruh seluruh hidup kita untuk sesuatu yang tidak pasti, bukan? Mari kita pastikan sekali lagi kewujudan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dari perspektif yang berbeza. Mari kita lihat buku Galatia bab 4. Ayat 28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah apa? Anak-anak janji. Firman Tuhan ini adalah sangat penting. Sini, saudara-saudara, ialah orang yang akan diselamatkan, betul? Jadi, kamu sama seperti Ishak, bermaksud kamu ialah anak-anak yang sudah mempunyai janji seperti Ishak. Apakah janji yang Tuhan ingin beri kepada kita? Buku 1 Yohanes bab 2 ayat 25 tertulis, inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Bukan, hidup yang kekal bermaksud keselamatan. Jaminan bahawa kita pasti boleh memasuki kerajaan syurga tergantung dalam janji ini. Jadi, apakah maksud kita adalah seperti Ishak? Pertama sekali, kita harus memahami sejarah keluarga Abraham. Di syurga, hanya Tuhan boleh dipanggil Bapa. Namun, apabila kita melihat buku Lukas ada tertulis Bapa Abraham, Tuhan dinyatakan sebagai Abraham. Kalau begitu, apakah hubungan antara Ishak dan Abraham? Mereka ialah bapa dengan anak. Kalau begitu, mari kita mempelajari apa yang berlaku dalam keluarga Abraham dengan melihat buku Kejadian bab 15. Dalam Kejadian bab 15, bab 16 dan bab 17, ada 3 orang calon dalam keluarga Abraham yang boleh mewarisi harta pusaka Abraham. Calon pertama ialah Eliezer, calon kedua ialah Ismail, dan calon ketiga ialah Ishak. Mari kita lihat satu persatu. Buku Kejadian bab 15 ayat 2. Abraham menjawab, "Ya Tuhan, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Kerana aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hampaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Tuhan menolak calon pertama Eliezer sebagai pewaris Abraham dan berkata, "Anak kandunganmu lah yang akan menjadi ahli warismu." Mari kita lihat calon kedua dalam buku Kejadian bab 16 ayat 1. Adapun Sarai, isteri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, isteri Abraham itu, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Demikianlah akhirnya Abraham dapat anak lelaki bernama Ismail melalui Hagar. Ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu siapa? Ismail.
Calon kedua iaitu anak kandung Abraham yang bernama Ismail dilahirkan. Tetapi dia juga ditolak oleh Tuhan. Mari kita lihat bab 17. Buku Kejadian bab 17 ayat 15 tertulis. Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Abraham, tentang isterimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Tuhan, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Maksud Abraham kepada Tuhan ialah, Ismail tiada masalah dan juga sehat. Jadi tidak bolehkah dia menerima semua warisanku? Dia berkata demikian kerana dia berfikir bahawa Tuhan terlalu mengambil berat tentang keluarganya. Ayat 19. Tetapi Tuhan berfirman, apa? Tuhan menyatakan kehendaknya yang tegas bahawa Ismail tidak boleh menjadi pewarisnya. Tidak, melainkan isterimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Sini, ada 3 orang calon yang akan mewarisi harta pusaka keluarga Abraham. Namun, tentang anak-anak yang akan diselamatkan dalam kebenaran, buku Galatia bab 4 ayat 28 tertulis, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Apakah janji yang Tuhan berikan kepada anak Abraham yaitu Ishak? Bagaimanakah Ishak boleh menjadi anak janji? Apakah yang membolehkan Ishak menjadi anak janji? Kita perlu memastikan hal ini sekali lagi. Mengapakah Tuhan menolak Eliezer? Ibu bapaknya ialah hamba. Menurut hukum perjanjian lama, seorang hamba perlu terus hidup sebagai hamba dari generasi ke generasi. Bapa ada ibunya bukan orang merdeka. Bahagian ini adalah sangat penting. Oleh itu, Tuhan tidak menganggap Eliezer sebagai pewaris Abraham. Bagi calon kedua, yaitu Ismail, dia memang anak kandung Abraham. Namun, ibunya ialah Hagar, yaitu hamba perempuan Sarah. Pada zaman perjanjian lama, Tuhan berkuasa atas hamba termasuk kehidupan atau kematiannya. Bapaknya ialah Abraham, orang yang merdeka. Tetapi ibunya ialah hamba. Sebab itulah Tuhan tidak membenarkan dia menjadi pewaris Abraham. Bapa calon terakhir, yaitu Ishak, ialah orang yang merdeka dan ibunya juga merdeka. Terhadap Ishak yang ibu bapaknya adalah bebas sepenuhnya, Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjian dengannya. Dia akan mewarisi semua warisanmu. Sejarah keluarga Abraham ialah bahagian yang sangat penting. Melaluinya, Tuhan mengajar kita bagaimana semua manusia boleh menjadi anak-anak janji dan diselamatkan pada zaman ini. Jadi, kita harus menjadi anak-anak seperti Ishak. Untuk menjadi seperti Ishak, kita harus ada siapa? Kita harus ada ibu syurgawi. Eliezer ditolak sebagai pewaris Abraham kerana ibu bapaknya ialah hamba. Ismail juga ditolak kerana ibunya ialah hamba, walaupun bapaknya ialah orang yang merdeka. Ibu bapa Ishak ialah orang yang merdeka. Jadi Tuhan memberikan Ishak semua warisan Abraham.
Pada masa itu di Israel, anak sulunglah yang diberikan hak kesulungan. Anak sulung secara otomatik menerima seluruh warisan. Memandangkan Ismail 14 tahun lebih tua daripada Ishak, dia sepatutnya mewarisi semua harta pusaka Abraham. Namun, Tuhan berkata, dia tidak boleh. Tuhan hanya membenarkan Ishak. Mengikut syarat daripada bapa, Ismail dan Ishak ialah anak-anak Abraham. Namun, apakah masalahnya? Ibu Ismail ialah seorang hamba, dan ibu Ishak ialah orang yang merdeka. Inilah perbezaan yang besar. Akhirnya, ibu menjadi faktor penentu dalam hal untuk menerima warisan keluarga Abraham. Memandangkan Abraham melambangkan Tuhan, kita tidak dapat mewarisi kerajaan Tuhan tanpa ibu syurgawi. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Fikirkanlah hal ini baik-baik. Mengapa kita harus menjadi seperti Ishak? Untuk menjadi seperti Ishak, ibu kita haruslah siapa? Ada tertulis, Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Bolehkah orang yang tiada ibu rohani, yaitu ibu syurgawi, menjadi anak-anak janji seperti Ishak? Mereka pasti tidak boleh jadi anak-anak janji. Hari ini, banyak orang seperti pasir di laut mendakwa bahawa mereka mempercayai Tuhan. Namun, mereka tidak boleh menjadi anak-anak janji kerana mereka tidak percaya ibu syurgawi yang merdeka. Mengenai hal ini, mari kita lihat buku Roma bab 9 ayat 7. Bab 9 ayat 7 tertulis, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak bagaimana? Anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Mari kita lihat buku Roma bab 11. Buku Roma bab 11 ayat 3 tertulis, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7,000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. Buku Roma bab 9 ayat 7 tertulis, tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Ayat 8 tertulis, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Teruskan dengan ayat 27. Roma bab 9 ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya siapa akan diselamatkan? Sisanya akan diselamatkan. Ada tertulis, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Buku Roma bab 11 ayat 4 juga tertulis, aku masih meninggalkan 7,000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Buku Roma bab 9 menjelaskan anak-anak janji, dan bab 11 menunjukkan bahawa anak-anak janji ialah orang sisa. Menurut Wahyu Rasul Yohanes, orang sisa ialah keturunannya yang lain. Mari kita lihat buku Wahyu bab 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan siapa? Keturunannya yang lain. Apakah ciri-ciri mereka? Yang menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut.
anak-anak janji dalam keluarga Abraham. Anak-anak janji ialah orang sisa dan keturunannya yang lain. Jadi, kita harus ada siapa untuk menjadi orang sisa yang seperti Ishak? Kita harus ada Tuhan Ibu. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Siapakah mereka? Mereka ialah anak-anak janji, yaitu orang sisa. Kalau begitu, siapakah anak-anak janji? Menurut Wahyu 14 ayat 17, mereka ialah keturunannya yang lain. Dalam erti kata lain, mereka ialah anak Tuhan Ibu. Alkitab menyadarkan kita bahawa walaupun ada banyak orang di bumi ini, hanya anak-anak Tuhan Ibu akhirnya akan menerima keselamatan. Untuk menyelamatkan kita, Tuhan datang ke bumi, mengkorbankan diri di atas salib dan memikul semua dosa kita. Meninggalkan takhta di syurga, roh dan pengantin perempuan datang ke dunia pendosa dalam badan untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Kita harus ingat kasih Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Walaupun mengetahui satu ayat lagi dalam Alkitab adalah penting, bukankah kita harus selalu memberi hati kita kepada Tuhan? Ada banyak perkara berlaku sepanjang kehidupan iman kita. Bapa dan Ibu menjanjikan kita keselamatan. Biar kita mematuhi perintah Tuhan dan memeteraikan kita sebagai keturunannya yang lain, malah menjadikan kita pewaris kerajaan syurga. Namun, jika hati kita tidak berasa gembira, bahagia dan terharu, hal itu adalah kerana kita tidak betul-betul mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, meskipun kita berkata dengan bibir bahawa kita mengasihi Tuhan. Jika kita mengambil jalan penginjilan dengan orang yang betul-betul dikasihi, jalan ini pastilah jalan yang gembira setiap hari. Fikirlah sekali lagi, Tuhan mengasihi kita, tetapi berapa banyak kita mengasihi Tuhan? Mulai sekarang, janganlah kita hanya menerima kasih daripada Bapa dan Ibu syurgawi, tetapi juga harus mengasihi Tuhan setiap hari. Siapa bersama denganku sekarang? Ingatlah bahawa Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Saya betul-betul harap masa ini kita memberi pujian serta kemuliaan kepada Bapa dan Ibu yang sentiasa bersama dengan kita. Semoga anda dirahmati oleh firman hari ini. Sekian, terima kasih.